So secara ringkasnya, saya ingin melahirkan perasaan hampa sedikit bahawa penubuhan Suruhanjaya siasatan diraja tidak merangkumi perkara-perkara berkaitan dengan sebab kematian ini boleh berlaku, dan juga untuk menentukan siapa yang sebenarnya bertanggungjawab. Dan akhirnya, yang ketiga, ialah apakah kelemahan yang wujud yang membolehkan kematian semacam ini berlaku semasa Teo Beng Hock adalah dalam penjagaan SPRM, dan juga apakah langkah pembetulan boleh diambil untuk memastikan kelemahan ini diatasi dan tidak wujud lagi kematian-kematian lain, atau dengan ringkasnya, tidak mau insiden atau peristiwa Teo Beng Hock berlaku lagi. Hari ini boleh berlaku ke atas Teo Beng Hock, besok boleh berlaku ke atas Ali, Sami dan sebagainya. Dan kita sekurang-kurangnya harus memastikan dan memberikan jaminan bahawa anak-anak kita akan berasa selamat, sama ada mereka di soal siasat atau oleh SPRM ataupun ditahan oleh pihak polis. Saya rasa itulah tanggungjawab kita untuk memastikan anak-anak kita memang selamat apabila di bawah penjagaan SPRM ataupun pihak polis. Yang kedua, saya pun ingin melahirkan juga cerita bahawa sehingga sekarang pegawai penyiasat yang menyoal siasat Teo Beng Hock sehingga sekarang masih belum ditahan oleh polis. Biasanya kalau dalam apa-apa kes kematian seperti ini, mereka yang mempunyai tanggungjawab ke atas si mati itu akan ditahan untuk disoal siasat. Mengapa sehingga sekarang tidak ditahan untuk disoal siasat? Itulah sebabnya kalau kita cakap tentang inquest ini hanya untuk menentukan cause of death, tapi belum lagi dapat memastikan siapa yang bertanggungjawab. So hanya satu Suruhanjaya Siasatan Diraja adalah badan yang paling elok untuk berbuat demikian. Dan ini juga mencerminkan bahawa rakyat kurang berkeyakinan atas kewibawaan polis untuk menjalankan satu siasatan yang adil, yang profesional dan bebas. Itulah sebab rakyat menuntut satu Suruhanjaya Siasatan Diraja. Nah, kalau hanya untuk menentukan prosedur-prosedur dan atur cara soal siasat, saya rasa ini tidak memberikan tumpuan kepada kematian Teo Beng Hock. Macam mana beliau mati? Kerana ini hanya buat secara luaran saja, dan tidak memberikan tumpuan kepada perkara pokok, hanya secara luaran. Dan kalau sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja tidak menyiasat sebab kematian, hanya cara-cara yang digunakan sama ada hak asasinya telah dicabut. Apakah hak asasi yang kita cakap di sini? Orang sudah mati. Bila orang sudah mati, kita seharusnya siasat punca sebab dan siapa yang bertanggungjawab atas kematian, bukan atas sama ada hak asasinya dicabut. Orang sudah mati, ini lagi besar daripada hak asasi. Sudah mati. So ini tak pergi kepada perkara pokok, tapi hanya secara luaran. Dan saya takut bahawa Suruhanjaya Siasatan Diraja hanyalah indah khabar dari rupa. Kerana seperti yang saya sebut tadi, bila orang sudah mati, mengapa kita nak periksa tentang hak asasinya? Ini lebih besar daripada itu. Ini memberikan satu gambaran macam melepaskan batuk di tangga. Kita tak mau kerajaan nak melepaskan batuk di tangga untuk menangani reaksi daripada orang ramai. Kita tak mau melepaskan batuk di tangga, tak ada mau indah khabar dari rupa.
mengapa cakap tentang hak asasi bila orang sudah mati. Patutnya siasat dengan lebih serius tentang punca, sebab dan siapa yang bertanggungjawab atas kematian ini. I think we should address the core issue. We should go to the crux of the matter is what is the cause of death, who is responsible, and what are the steps taken to rectify the weaknesses that allow this to happen. Why should we be talking about the interrogation methods? That is important, but that is not the primary problem. That's secondary. What we're talking about human rights now for a person who has died, I think it's much bigger than that. And for this reason, we are disappointed that the Royal Commission of Inquiry has limited TOR, terms of reference. It should encompass, as I said, the cause of death, so that we can bring justice to Teo Beng Hock and also ensure that there are no more Teo Beng Hocks in future.